Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri kelas kita secara maya. Jadi untuk kali ini kita akan melihat kimia tingkatan 5 ya, kimia tingkatan 5, dan kita akan sama-sama melihat satu tajuk, tajuk bab yang ketiga dalam kimia tingkatan 5, iaitu tajuk pengoksidaan dan penurunan ya, redox, bahasa Inggeris panggil redox, pengoksidaan dan penurunan. Okey, jadi untuk tajuk ini sebenarnya dia banyak melibatkan persamaan-persamaan yang telah kita belajar semasa di tingkatan 4. Jadi asas kepada tingkatan 4 itu sebenarnya sangat penting. Okey, jadi untuk memulakan kita bersama dalam kelas kita pada kali ini ya, tajuk pengoksidaan dan penurunan, maka pastikan kita ada bersama kita modul Master Kimia tingkatan 5 ya. Buka pada tajuk pengoksidaan dan penurunan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita berkenalan dulu dengan tindak balas redox. Okey ya. Apa itu redox? Okey, redox ialah tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey, jadi redox ini dia adalah singkatan daripada reduction, penurunan, dan oxidation, pengoksidaan. Okey, dalam bahasa Inggeris reduction, penurunan, oxidation, pengoksidaan. Jadi kita ringkaskan menjadi redox. Jadi takrifan redox ini ialah tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Berlaku secara serentak. Jadi untuk tajuk ini, pelajar mesti menguasai, mesti mengenal pasti dalam suatu tindak balas itu di manakah pengoksidaan dan di manakah penurunan. Dan pengoksidaan dan penurunan ini dia akan ada serentak dalam suatu tindak balas. Bermakna suatu tindak balas itu dia mesti ada pengoksidaan dan dia mesti ada penurunan. Dia tak boleh ada pengoksidaan saja, dia tak boleh ada penurunan sahaja ya. Tapi tak semua tindak balas adalah tindak balas redox. Ini kena tahu. Ya, jadi untuk kita kenal pasti di manakah pengoksidaan dan di manakah penurunan dalam suatu tindak balas, maka kita perlu tahu ciri-ciri pengoksidaan dan ciri-ciri penurunan. Okey, mari sama-sama kita lihat apakah ciri pengoksidaan dan apakah ciri penurunan. Okey, untuk pengoksidaan ya. Oxidation, pengoksidaan. Okey, yang pertama, pengoksidaan ini dia melibatkan penambahan oksigen atau pengurangan hidrogen. Ya, oxidation. Jadi pengoksidaan, jadi tambah oksigen. Penambahan oksigen atau pengurangan hidrogen. Okey, itu yang pertama. Yang kedua cirinya, okey, pengoksidaan melibatkan penambahan nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan ini pelajar akan dijelaskan sekejap lagi ya selepas ini. Okey, melibatkan penambahan nombor pengoksidaan. Okey, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga bagi tindak balas pengoksidaan ialah dia melibatkan tindak balas yang melibatkan pendermaan elektron. Menderma elektron. Jadi untuk kita melihat tindak balas menerima elektron, biasa kita senang lihat dalam persamaan setengah, half equation ya. Jadi ini antara tiga ciri. Okey, itu pengoksidaan. Untuk ciri penurunan, dia terbalik saja daripada pengoksidaan. Jadi kalau pelajar hafal pengoksidaan, secara automatik dia akan hafal juga penurunan. Ya, kan dia terbalik saja. Okey, penurunan berlawanan dengan pengoksidaan. Ciri-cirinya berlawanan. Yang pertama, penambahan hidrogen atau pengurangan oksigen. Berlawanan ya. Yang kedua, penurunan cirinya adalah melibatkan pengurangan nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan. Okey, yang ketiga dia melibatkan ya tindak balas menerima elektron. Ya. Menerima elektron. Okey. Yang ini saya sebut tadi kita nanti lihat dalam persamaan setengah. Baru kita nampak elektron ya. Okey, ada tiga ciri di sini, pengoksidaan dan penurunan. Jadi biasanya kita tidak perlu melihat kepada ketiga-tiga ciri. Dan dalam satu tindak balas biasanya
dia tidak semestinya ada ketiga-tiga ciri. Mungkin ada 3, mungkin ada 2 ciri saja atau mungkin ada 1 ciri saja. Okey, tapi yang penting pelajar pastikan ingat takrifan ataupun ciri pengoksidaan dan penurunan. Okey, di sini kita ada satu istilah baru iaitu nombor pengoksidaan. Okey. Nombor pengoksidaan ini untuk kita tahu, untuk kenal pasti sama ada dia bertambah berkurang. Bila dia mengalami pengoksidaan dia bertambah. Bila dia mengalami penurunan dia akan berkurang. Jadi pelajar mesti faham apa itu nombor pengoksidaan, ya. Okey, cuba kita tengok apakah nombor pengoksidaan ini sebenarnya. Jadi benda ini sebenarnya sangat mudah, ya. Okey. Jadi bagaimana kita nak tentukan, nak mengetahui nombor pengoksidaan unsur? Ini cara mudahlah, cara mudah untuk kita mengetahui nombor pengoksidaan unsur untuk kita kenal pasti pengoksidaan dan penurunan nanti, ya. Okey, yang pertama, unsur tunggal. Semua unsur tunggal, ya. Contoh unsur tunggal ni adalah, ya, Cu. Cu ni unsur tunggal. Okey. Jadi bila dia unsur tunggal, contoh Cu, nombor pengoksidaannya adalah kosong. Ya. Contoh lain, Mg, magnesium. Dia wujud secara sendirian, ya. Kalau dia bergabung tu lain, dia wujud secara sendirian. Maka Mg nombor pengoksidaannya juga adalah kosong. Ya, Zn, nombor pengoksidaannya juga adalah kosong. Ya, Ag contoh, nombor pengoksidaan juga adalah kosong. Jadi semua unsur tunggal, ya, maka nombor pengoksidaannya adalah kosong. Okey. Yang kedua, unsur dui atom. Ya, atau dalam bentuk molekul. Molekul atau dui atom. Contohnya adalah H2, dui atom, ya. Juga kalau dia dalam bentuk dui atom atau molekul, maka nombor pengoksidaannya juga adalah kosong. Ya, O2, ya, O2 dui atom, nombor pengoksidaannya juga kosong. Cl2, ya, nombor pengoksidaannya juga adalah kosong. Kemudian Br2, nombor pengoksidan juga adalah kosong. Jadi semua ini adalah molekul, ya, molekul hidrogen, molekul oksigen, molekul klorin, molekul bromin. Maka kalau molekul, maka nombor pengoksidannya juga adalah kosong. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, semua unsur gabungan sebatian ion, dia bergabung, ya. Tadi unsur tunggal yang nombor 3. Unsur yang bergabung dalam bentuk sebatian ion, maknanya dia ada charge, ya. Jadi nombor pengoksidannya adalah sama dengan nilai charge ion masing-masing. Sama dengan nilai charge ion masing-masing. Macam mana tu? Okey, cuba kita tengok. Contoh, kita ada CuCl2. Ya, ini satu sebatian, CuCl2. Jadi, kalau CuCl2, kita nak tahu nombor pengoksidaan Cu dan nombor pengoksidaan Cl. Ya, CuCl2 gabung antara Cu dan Cl. Okey, jadi untuk Cu, maka nombor pengoksidaannya adalah positif 2, sama dengan nilai charge dia. Ya. Okey, Cu charge-nya positif 2, maka nombor pengoksidaan Cu ialah positif 2. Pelajar mesti tulis positif 2, bukan 2 positif untuk nombor pengoksidaan, ya. Okey. Cl, charge Cl berapa? Charge Cl ialah negatif 1, maka nombor pengoksidaan Cl ialah negatif 1. Ini dalam gabungan, ya, kalau dia bergabung. Tapi kalau dalam bentuk dia tunggal, Cu saja, kosonglah, ya. Kalau Cl2 molekul, kosonglah, ya. Okey. Kemudian contoh lain, kita ada MgO. Apakah nilai nombor pengoksidaan untuk Mg dan O? Ya, maka sama dengan nilai charge masing-masing. Mg charge-nya plus 2, positif 2, maka nombor pengoksidaannya ialah positif 2. O, berapakah nilai charge bagi O? O, dia bercharge negatif 2, maka nombor pengoksidaan O adalah negatif 2. Ya. Itu cara kita nak menentukan nombor pengoksidaan unsur. Jadi nanti kita tahu nombor pengoksidaan unsur, baru kita boleh tentukan sama ada dia pengoksidaan atau penurunan. Okey. Jadi ini 3 ciri yang pelajar kena hafal, kena tahu. Okey. Jadi cuba kita tengok contoh. Contoh yang pertama ini, ya, contoh yang melibatkan, ya, kehilangan atau penambahan oksigen
ya, atau hidrogen. Ini contoh yang pertama tadi ya. Okey, kita ambil satu contoh tindak balas. Okey, PbO tambah H2, ya, kita akan dapat Pb tambah H2O. Okey, ini satu tindak balas. Okey, tindak balas ini kita nampak mudah. Kita ada O dan kita ada H. Ya. Jadi kita tengok ya, di mana pengoksidaan, di mana penurunan. Okey, tengok sebelah kiri kita ada PbO, sebelah kanan kita ada Pb. Ya, sebelah kiri anak panah PbO, sebelah kanan anak panah kita ada Pb. Ya. Maka daripada PbO dia jadi Pb. Makna apa? Makna dia kehilangan oksigen. Ya, hilang oksigen. Maka kalau hilang oksigen, tindak balasnya apa? Penurunan. Ya, PN tu ringkasan lah, penurunan. Ya, penurunan. Okey, kita tengok pada H pula. Ya, H kepada H2O. Ya, sebelah kiri ada H2, sebelah kanan anak panah H2O. Bermakna dia ada tambahan oksigen. Ya, oksigen. Jadi di sini berlakunya penambahan oksigen, maka ya ini disebut sebagai pengoksidaan. Kita ringkaskan PO, bolehlah. Yang dalam periksa kita guna pengoksidaan lah ya. Pengoksidaan. Okey. Jadi daripada persamaan ini kita kena pasti ya. PbO mengalami penurunan. Okey, PbO prosesnya penurunan. Ingat ya. Sebab dia mengalami penurunan tadi. Dan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Ejen dan proses dia terbalik, berlawanan. Prosesnya penurunan, ejennya pengoksidaan. Itu kena ingat ya. Okey, PbO ya, kita ambil unsur yang berada sebelah kiri ya. Ya, bukan Pb, PbO. Okey. Yang kedua H2 ya. Sebelah kanan kita H2 kan. Sebelah kiri H2. H2 mengalami pengoksidaan. Prosesnya pengoksidaan, sama seperti yang kita sebut tadi lah. Dan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Proses pengoksidaan, ejen penurunan, terbalik. Okey. Jadi ini satu contoh. Okey. Kemudian kita tengok pula contoh yang melibatkan adanya pertambahan atau kehilangan elektron ya. Ini mudah. Ini mudah, senang ya. Okey, penerimaan atau kehilangan elektron. Biasanya yang ini kita boleh tengok jelas dalam setengah persamaan, half equation ya. Jadi half equation biasanya kita ada dua. Ya. Okey, kita ada dua. Okey, contoh Zn ya, anak panah Zn2 plus 2e. Okey, di sini apa berlaku? Di sini sebenarnya Zn membuang, menderma dua elektronnya membentuk Zn2 plus. Jadi Zn dia buang dua elektronnya. Maka kita panggil dia pengoksidaan. Kenapa pengoksidaan? Sebab kita ingat balik ciri pengoksidaan. Pengoksidaan tindak balas yang melibatkan dia menderma elektron. Okey. Okey. Kemudian kita ada satu lagi sebab half equation ada dua. Contoh ya, Cu2 plus 2e dapat Cu. Okey. Cu2 plus 2e bermakna Cu2 plus menerima elektron. Bila dia menerima elektron, maka prosesnya penurunan. Ya, penurunan. Okey, jadi yang ni tindak balas setengah. Tindak balas setengah dia kena ada dua. Ya. Jadi senang. Bila ada dua tu, satu mesti pengoksidaan, satu mesti penurunan. Cuba kita kena pasti je. Okey, kemudian ya, Zn kita ambil sebelah kiri tu ya. Zn mengalami pengoksidaan dan bertindak sebagai ejen penurunan. Sama tadi. Prosesnya Zn, prosesnya pengoksidaan, ejennya penurunan. Okey. Cu2 plus, okey, Cu2 plus ya, bukan Cu2 plus, ambil sebelah kiri. Mengalami penurunan. Prosesnya penurunan, sama seperti yang kita sebut tadi. Dan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Proses penurunan, ejen pengoksidaan, ya, pengoksidaan. Okey. Kenapa Zn mengalami pengoksidaan? Okey, maka
Zn mengalami pengoksidaan kerana kehilangan elektron. Ya, kehilangan elektron. Okey, Cu2 plus mengalami penurunan. Kenapa? Kerana dia menerima elektron. Ya, jadi kita ingat balik tadi tak ada ataupun ciri tadi ya. Kalau dia kehilangan elektron, terima elektron, dia pengoksidaan. Ya, kalau dia menerima elektron, maka dia adalah penurunan. Jadi kena ingat itu awal-awal kena ingat itu dulu ya sebelum kita belajar lebih lanjut. 3 ciri tadi ya. Okey. Di sini yang jelas kita nampak dari segi penerimaan atau kehilangan elektron. Ini ciri yang kedua tadi ya. Okey, untuk ciri pertama berkaitan dengan penambahan dan kehilangan oksigen atau hidrogen, di sini tak ada. Oksigen tak ada hidrogen ya. Sebab itu saya sebut tadi maknanya ada 3 ciri pengoksidaan dan penurunan, dia tak semesti ada 3-3. Kita boleh ambil salah satu daripada 3 itu ya. Okey, kemudian kita tengok contoh yang ketiga. Okey. Contoh yang melibatkan penambahan atau pengurangan nombor pengoksidaan. Okey, contoh ni melibatkan nombor pengoksidaan. Okey. Jadi, tengok satu contoh nak balas, Br2 plus 2I negatif, nak panah 2 Br negatif tambah I2. Okey. Jadi kita cuba perhati ya, Br2 akan bertukar menjadi Br minus. Sebelah kiri kita Br2 bertukar menjadi Br minus. Br2 kepada Br minus. Br2, ingat balik tadi kita belajar nombor pengoksidaan. Kalau unsur ni 2 atom, nombor pengoksidaannya ialah kosong. Ya. Br minus. Maka Br negatif, nombor pengoksidaannya adalah negatif 1 lah. Cas dia tu. Ya, cas dia dah ada tu. Br negatif. Maka nombor pengoksidaannya negatif 1. Kalau dia 2 atom, unsur tunggal, dia kosong tadi ya. Okey, nombor pengoksidaannya daripada kosong, Br2 tu kosong, dan akan jadi Br minus, negatif 1. Kosong ke negatif 1. Bermakna, ya, nombor pengoksidaannya berkurang. Maka itu penurunan. Ya. Ingat balik ya, ciri tadi yang ketiga tadi. Penurunan melibatkan pengurangan nombor pengoksidaan ya. Kosong ke negatif 1. Okey, I minus akan jadi I2. I minus akan jadi I2. Okey, I minus, nombor pengoksidaan dia, cas dia lah, negatif 1. I2, nombor pengoksidaan dia 2 atom, maka kosong. Okey, daripada negatif 1, dia jadi kosong. Negatif 1 ke kosong, maknanya bertambah. Ya, bertambah. Maka nombor pengoksidaannya bertambah. Maka bila nombor pengoksidaan bertambah, ini adalah pengoksidaan. Okey, pengoksidaan. Okey. Kemudian Br2. Ambil ya, kita ambil yang sebelah kiri ya, sebelah nak panah tu. Br2, okey, bahannya Br2. Prosesnya penurunan. Okey. Bahan yang mengalami penurunan ialah Br2. Dan ejennya pengoksidaan. Sama saja, sama sebelum ya. Okey. Bahan yang mengalami Br2 mengalami penurunan. Kenapa? Kerana nombor pengoksidaannya berkurang. Ya, berkurang ya. Sebelah kiri berapa tadi nombor oksidaannya? Dia Br2, kosong. Sebelah kanan negatif 1. Jadi berkurang dari kosong kepada negatif 1. Maka sebab itu dia mengalami penurunan. Okey, kemudian ion I minus. Ingat ya, I minus, ion iodida. Ambil yang sebelah kiri. Saya sebut sekali lagi. Mengalami pengoksidaan. So, bahannya apa? Ion iodida. Prosesnya pengoksidaan. Ejennya penurunan. Ini 3 benda yang kita kena tahu sangat-sangat ya. Okey, I minus pengoksidaan, ejen penurunan. Okey, kenapa I minus pengoksidaan? Kerana nombor pengoksidaannya bertambah dari negatif 1 kepada kosong. Okey. Jadi itu 3 contoh untuk 3 ciri. Tapi ya, tidak semua 3 ciri ini ada dalam suatu tindak balas. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak tentukan suatu tindak balas itu redox atau bukan? Sebab
tidak semua tindak balas yang berlaku itu tindak balas redox. Okey? Tindak balas tak semua redox. Jadi, untuk kita kenal pasti dia redox atau bukan. Itu nombor satu. Yang kedua, bila kita dah tentukan dia redox, barulah kita ada di sana pengoksidaan dan penurunan. Okey, contoh mudah nak tentukan redox atau bukan, ya. Contoh satu, kita tengok, ya. Okey, PbNO3 2 plus tambah Na2SO4, kita akan dapat PbSO4 tambah 2NaNO3. Okey, cara mudah nak menentukan redox atau bukan, ya. Jadi kita pilih satu unsur yang mudah. Okey, kita tengok, kita banding unsur ni sebelah kanan dan sebelah kiri anak panah. Contoh unsur yang mudah. Contoh, kita ambil unsur Pb. Pb mudah, Okey, Pb, berapakah nombor pengoksidan Pb? Sebelum, maksudnya sebelah kiri, ya. Maka Pb di sini dalam bentuk gabungan, ya. Maka nombor pengoksidaannya ialah plus 2. Cas dia plus 2. Okey. Jadi cas ni saya rasa pelajar dah hafal, ya. Pb ni plus 2. Okey. Kita tengok pula Pb juga sebelah kanan. Dia juga bergabung. Maka, ya, nombor pengoksidan di sini ialah plus 2 juga. Ya, plus 2. Jadi, ya, dia tidak ada perubahan dari segi nombor pengoksidaan. Tidak ada perubahan dari segi nombor pengoksidaan. Maka dia bukan redox, ya, bukan redox. Okey. Contoh 2. Okey, contoh 2, ya. Pb plus CuSO4, kita dapat PbSO4 tambah Cu. Okey. Sama juga, kita pilih satu unsur yang kita kira mudah. Mana-mana boleh ambil Pb, boleh ambil Cu, yang mudah, yang mudah kita tahu dia punya charge. Contoh, kita ambil Pb di sini. Pb di sini dia bentuk tunggal, ya, tunggal. Maka nombor pengoksidan Pb sebelum anak panah ialah kosong. Okey, sebab dia tunggal, ya. Kemudian Pb sebelah anak panah, selepas sebelah kanan anak panah, ya. Maka di sini dia bergabung, ya. Nombor pengoksidan Pb di sini, ya. Kerana dia bergabung, kan, ialah positif 2. Ya, charge dia positif 2. Jadi sebelah sebelah kiri kosong, sebelah kanan positif 2. Maka ada perubahan dari segi nombor pengoksidaan. Maka, ya, tindak balas ni kita panggil tindak balas redox. Okey, itu langkah yang pertama. Bila redox, barulah kita kena tentukan mana pengoksidaan, mana penurunan, ya. Jadi Pb kepada PbSO4, maka di situ berlaku pertambahan nombor oksidan, maka dia adalah, ya, pengoksidaan. CuSO4 kepada Cu sebelah kanan itu, CuSO4 itu nombor oksidannya ialah plus 2, Cu sebelah kanan itu, CuSO4 sebelah kiri itu nombor oksidannya positif 2, Cu sebelah kanan itu tunggal, ya, maka kosong. Maka positif 2 pada kosong, maknanya, ya, penurunan. Okey. Jadi sebelum kita tentukan, ya, pengoksidaan penurunan, langkah pertama kita kena tentukan dulu sama ada tindak balas itu redox ataupun bukan, ya. Jadi kalau dah faham, ya, bolehlah, ya, pelajar-pelajar kena pasti sama ada tindak balas di muka surat 63 modul kita, ya, modul master kimia kita, redox atau bukan. Kenal pasti dulu redox atau bukan. Jika redox, okey, kalau redox barulah tentukan tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Mana pengoksidaan, mana penurunan, sebagaimana kita tengok contoh 3 tadi. Kalau bukan redox, maka tidak perlu kita tentukan, ya, pengoksidaan penurunan, sebab kalau dia bukan redox, dia tidak ada pengoksidaan, dia tidak ada penurunan. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.